Apabila dia bangun daripada rakaat yang kedua, dia mengangkat kedua-dua tangannya hingga ke teteknya. Gitu. Inilah yang betul, kata dia. Abu Daud berkata, Laits bin Sa'ad, Malik, Ayyub dan Ibnu Jurayj telah meriwayatkan hadis ini sebagai hadis mauquf. Hammad bin Salamah sahaja telah mengisnadkannya daripada Ayyub, tetapi Ayyub dan Malik tidak ada menyebutkan mengangkat itu, mengangkat tangan apabila bangun daripada rakaat yang kedua. Lain ada menyebutkannya dalam hadisnya. Qala Ibnu Jurayj fi dalam riwayat itu, qultu li Nafi', saya berkata kepada Nafi', adakah Ibnu Umar mengangkat pada kali yang pertama itu lebih tinggi, paling tinggi daripada yang lain-lain? Beliau berkata, Nafi' berkata, tidak, sama saja. Kali mula-mula, kali yang kedua, kali yang ketiga itu sama saja tinggi dianya angkat. Qultu, saya berkata, tolong tunjuk saya bagaimana. Fa asyara ila sadyi, dia pun tunjukkan hingga sampai ke tetek, ataupun lebih rendah lagi daripada itu. Dia tunjuk. Dan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila mahu memulakan sembahyang, dia mengangkat kedua tangannya membetuli bahunya, dan apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, dia mengangkat kedua-duanya lebih rendah daripada tadi. Abu Dawud berkata, tidak ada sesiapa pun selain daripada Malik ada menyebutkan dia mengangkat kedua-dua tangan itu lebih rendah daripada yang pertama. Selain daripada Malik ada. Sejauh yang saya tahu, Malik seorang saja yang ada menyebutkan pada kali yang kedua itu dia angkat rendah daripada yang pertama. Bab dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila berdiri, apabila bangun daripada rakaat yang kedua, rakaat daripada dua rakaat itu, maksudnya rakaat yang kedua lah. Bila bangun daripada rakaat yang kedua itu, baginda bertakbir dengan mengangkat kedua-dua tangannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib daripada Rasulullah SAW bahawa beliau apabila berdiri untuk bersembahyang fardu akan bertakbir, kemudian mengangkat kedua-dua tangannya dan mengangkat kedua-dua tangannya membetuli bahu, dan melakukan seperti itu apabila selesai membaca, membaca sehah, baca ayat, betul tak? Dan apabila hendak rukuk, dan apabila dia hendak rukuk, wa yasna'uhu, dilakukannya apabila dia mengangkat kepala daripada rukuknya. Dia lakukan nak rukuk, nak bangun daripada rukuk, angkat tangan. Tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana sembahyangnya ketika sedang duduk. Ketika sedang duduk tu tak ada. Dan apabila bangun daripada dua sajdah, dua sujud, maksudnya rakaat yang kedua, baginda mengangkat kedua-dua tangannya begitu juga. Wa kabbara dan bertakbir. Abu Dawud berkata dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi ketika menggambarkan sembahyang Nabi SAW, itu apabila baginda bangkit daripada dua rakaat ataupun rakaat yang kedua, baginda bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahunya, seperti mana baginda bertakbir ketika mula-mula bersembahyang, ketika memulakan sembahyang. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Malik bin Huwairis, dia berkata, saya telah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir dan apabila mahu rukuk, dan apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk sehingga menyampaikan kedua-dua tangannya itu ke furuk, yang di ujung telinganya, bahagian atas telinga. Itulah. Itu makna furuk betul. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bashir bin Nahik, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, kalaulah aku berada di hadapan Nabi SAW, nescaya aku dapat melihat kedua ketiak baginda.
Ibnu Mu'adz menambahkan katanya, Lahad berkata, tengok tu, kata dia, tidakkah kau melihat ataupun tengok tu, dia dalam sembahyang dan tidak dapat berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazada Musa menambahkan, maksudnya apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan daripada Alqamah, beliau berkata, Abdullah menceritakan kepada kami, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bersembahyang. Baginda bertakbir dan mengangkat kedua-dua tangannya, dan apabila rukuk tabbaqa yadayhi, baginda merapatkan kedua tangannya, menyelitkan kedua tangannya di antara rukbatayhi, dua lututnya. Ini mana tabbaq, tabbaq, letak di antara dua lutut, bukan letak atas lutut. Qala fadala dzalika Sa'dan. Rawi berkata, perkara ini, kita ini sampai kepada Sa'ad, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pun berkata, benar saudara saya pun, memanglah kami dulu melakukan begitu. Kemudian umirna bihadza, kami diperintahkan begini. Maksud beliau memegang kedua lutut itu. Bab orang yang tidak menyebutkan mengangkat tangan pada ketika rukuk. Orang yang tidak ada menyebutkan mengangkat tangan pada ketika rukuk. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Alqamah, beliau berkata, qala Abdullah ibn Mas'ud berkata, mahukah kamu aku bersembahyang dengan menjadi imam kepada kamu seperti sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Alqamah berkata, fa shalla, maka dia pun bersembahyanglah. Dan dia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali sekali saja. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan tadi juga daripada Alqamah juga, beliau berkata, maka beliau mengangkat kedua tangannya mula-mula pada kali pertama. Wa qala ba'dhum, sebahagian perawi menyebutkan marratan wahidah, sekali saja. Ini takbiratul ihram saja, angkat tangan. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan sembahyang, baginda akan mengangkat kedua tangannya hingga hampir kepada kedua telinganya, kemudian tidak lagi kembali, yakni mengangkatnya. Tidak lagi mengulangi mengangkat tangan itu. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yazid, serupa dengan hadis Syarik tadi, tapi dia tidak ada sebut dalam riwayat ini thumma la ya'ud, kemudian Nabi tidak kembali mengangkat lagi, tak ada sebut. Qala Sufyan qala lana bil Kufah ba'du, Sufyan berkata, jadi perawi di atasnya menyebutkan kepada kami di Kufah, kemudian selepas itu mula-mula tak ada sebut, kemudian dia ada sebut thumma la ya'ud, kemudian Nabi SAW tidak kembali mengangkat tangan lagi. Jadi perawi di atas dia itu Asim lah. Qala Abu Dawud berkata, Husain, Khalid dan Ibnu Idris telah meriwayatkan hadis ini daripada Yazid, tapi mereka tidak ada menyebutkan thumma la ya'ud, kemudian mereka tidak kembali, kemudian Nabi SAW tidak kembali mengangkatnya. Di sini Ibnu Mas'ud lah, Ibnu Mas'ud ini dia tunjuk Nabi SAW buat. Jadi Ibnu Mas'ud tidak kembali mengangkat kedua tangannya pada ketika lain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bin Azib, dia berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulakan sembahyang, kemudian baginda tidak mengangkat lagi sampai selesai sembahyang. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini tidak sahih. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah